Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, hari ini cikgu nak berkongsi tentang tajuk kadar tindak balas. Okey. Sebelum tu kita pergi kepada muqaddimah untuk kadar tindak balas. Okey, kadar tindak balas pertama sekali pelajar kena jaga, iaitu istilah kadar. Bila sebut perkataan kadar, okey, bila sebut kadar, maksudnya dia adalah per unit masa. Okey, iaitu per masa. Per unit masa. So, masa tu unit. Sebarang unit. Per unit masa. Okey, so bila sebut kadar tindak balas. Okey. Kadar tindak balas. Okey, cikgu ringkaskan. Ini cara nak mengingat. Okey. So, kadar tindak balas, kalau awak tengok, cikgu letak tindak balas per dengan unit masa. Okey. Boleh. Okey, di sini cikgu nak highlightkan tindak balas per masa. Okey. Tindak balas per masa merujuk kepada perubahan kuantiti. Okey, perubahan kuantiti. Okey, perubahan kuantiti merujuk pada dua benda pula. Okey. Perubahan kuantiti merujuk kepada dua benda, iaitu bahan atau hasil. Maka kesimpulannya, apakah takrifan kadar tindak balas? Okey. So, kadar tindak balas adalah perubahan kuantiti. Okey, perubahan kuantiti yang diukur. Okey. Apa dia? Melibatkan kuantiti bahan atau hasil tindak balas per dengan masa. Unit masa. Okey. Lagi, cikgu nak kupaskan lagi. Perubahan kuantiti bahan atau hasil tindak balas. Okey. Perubahan kuantiti bahan tindak balas. So, apa dia? Pertama sekali, untuk bahan, dia adalah jisim. Okey? Boleh. Okey. So, kalau bahan, jisim dia akan berkurang. Bagi perubahan kuantiti hasil, merujuk kepada jisim juga. Jisim dia akan bertambah. Manakala satu lagi melibatkan jumlah. Okey. Isi padu gas yang terbebas. Okey, harap ini takrifan kena jaga. Okey? Boleh. So, perubahan, cikgu ulang sekali lagi, apakah takrifan kadar tindak balas? Perubahan kuantiti bahan atau hasil per unit masa. Sebagai contoh, okey, apa dia? Kalau ikutkan eksperimen, kalau melibatkan pembebasan gas karbon dioksida. Apakah takrifan kadar tindak balas? Okey. So, kadar tindak balas untuk isi padu gas karbon dioksida, apa dia? Jumlah isi padu gas karbon dioksida per, kalau saat, tulis saat. Kalau minit, minit. Depends kepada
unit yang digunakan. Boleh? Kena ada perkataan per. Okey, jangan sesekali menggunakan perkataan terhadap. Okey, boleh. Okey, seterusnya. Okey, kita nak sentuh tentang tentang dua jenis tindak balas. Okey. So dalam kadar tindak balas ada dua jenis tindak balas. Apa dia? Tindak balas cepat, tindak balas lambat atau perlahan. Okey. Di sini cikgu memudahkan awak. Okey. So, untuk tindak balas cepat. Okey, tindak balas cepat. Okey. Tindak balas cepat, awak ingat ada beberapa perkara. Bila sebut cepat, maksudnya kadar tinggi. Kadar tindak balas tinggi. Okey, bagi perkataan lambat tindak balas, maksudnya kadarnya adalah rendah. Okey, boleh? Okey, seterusnya. Okey, seterusnya. Berikut adalah contoh-contoh. Okey, contoh-contoh tindak balas cepat. Okey, tindak balas cepat, awak kena tahu. Okey, tindak balas cepat paling simple. Cikgu senaraikan dulu. Lepas ni cikgu bagi tu contoh. So, tindak balas cepat yang pertama adalah melibatkan tindak balas peneutralan. Okey, tindak balas peneutralan. Nombor 2. Tindak balas peneutralan nombor 2 adalah melibatkan tindak balas pemendakan. Okey. Yang ketiga. Okey, melibatkan proses pembakaran. Dan yang terakhir sekali adalah melibatkan tindak balas logam dengan asid. Okey, ini adalah beberapa contoh tindak balas cepat. Okey, tapi banyak lagi. Ini contoh. Okey, kita pergi one by one. Untuk tindak balas peneutralan. Okey, tindak balas peneutralan paling simple adalah melibatkan KOH campurkan dengan HCl. Okey, akan menghasilkan KCl campur H2O. Maka awak seimbangkan sendirilah. Okey, sini cikgu malas seimbang, awak seimbang sendirilah. Okey. Pemendakan ini pula melibatkan pemendakan tertentu. Selalunya melibatkan pemendakan garam tak larut. Okey, penyediaan garam tak larut. Penguraian ganda 2. Sebagai contoh, paling simple kita ambil NaCl bertindak balaskan dengan argentum nitrat. So, akan menghasilkan argentum klorida tambahkan dengan natrium nitrat. Okey. Natrium nitrat. Boleh? Okey. Seterusnya, melibatkan tindak balas cepat, iaitu melibatkan tindak balas pembakaran. Okey, pembakaran sini melibatkan logam reaktif. Selalunya logam reaktif, contohnya kita ambil logam reaktif. Okay. Logam reaktif, kita ambil yang popular, iaitu ZAM. Zinc, aluminium, magnesium. Jangan pilih yang sangat reaktif. Kita ambil reaktif je lah. Okay. Bila sebut logam reaktif, zinc, aluminium, magnesium. Okey. Tindak balasnya, kita ambil magnesium lah contoh. Tindak balaskan dengan oksigen.
Magnesium tidak balas dengan oksigen. Okey, tindak balasnya cepat. Akan menghasilkan magnesium oksida. So, seimbangkanlah. Okey. Dan yang terakhir sekali, tindak balas cepat. Contohnya melibatkan logam dan asid. Cikgu ambil juga. Ambillah logam zam juga. So, magnesium bertindak balas dengan HCl. Akan menghasilkan magnesium klorida campur air. Campur air apa? Campur hidrogen lah. Okey. Boleh. Okey, satu lagi cikgu, tips cikgu. Cikgu nak terangkan. Zinc bertindak balas dengan HCl akan menghasilkan zinc klorida. Tambahkan dengan hidrogen. Okey, untuk pengetahuan kamu, okey, semua pelajar, awak kena tahu. Okey, zinc dengan HCl ini dan hasilkan zinc klorida dengan hidrogen ini adalah tindak balas, okey, yang popular. Selalu keluar start daripada 2011 ataupun 2014, tak silap cikgu. Okey, hinggalah 2000, maksudnya terkinilah, terkini. Semua masuk persamaan kimia ni. Zinc tidak balas HCl akan menghasilkan zinc klorida. Selalunya pelajar akan salah, dia akan tinggal 2 di sini. Faham? So, hati-hati. Tolong. Persamaan kimia yang popular selalu masuk dalam exam SPM ini. Tolong take note. So, masalah seimbang itu nombor 2. Yang penting, bahan betul, hasil betul, maka kita akan dapat jawapannya. Seimbang, kemudian awak seimbang sendiri. Okey? So, itu adalah tindak balas cepat. Okey. Kita pergi kepada tindak balas perlahan. Okey, tindak balas perlahan ataupun lambat. Okey. So, tindak balas perlahan atau lambat. Okey. Dalam buku rujukan tak banyaklah. So, selalunya awak boleh perhatikanlah. Yang pertama. Okey, cikgu tukar warna lah. Warna hitam. Okey. So, paling basic sekali, lambat adalah proses fotosintesis. Fotosintesis. Okey. So, cikgu lampirkanlah persamaan kimia dia. Maka, bila sebut fotosintesis, kita memerlukan karbon dioksida. 6 mol karbon dioksida bertindak balas dengan 6 mol air akan menghasilkan C6H12O6, iaitu glukosa. Okey, glukosa dan 6 molekul oksigen. Okey. Pernah keluar tahun sebelum ini, ramai pelajar tak ingat formula molekul bagi glukosa. Ini masalah pelajar tak hafal lah. Okey. Okey, seterusnya, tindak balas perlahan yang kedua, popular. Apa dia? Melibatkan tindak balas pengaratan. Okey, ataupun kakisan logam. Okey, pengaratan dengan kakisan logam, kena ingat, pengaratan ini melibatkan logam ferrum. Mana kakisan merujuk kepada logam lain selain ferrum. Okey? Boleh. Pengaratan lambat. Okey? Lambat berlaku. Okey, dan yang terakhir sekali, popular. Apa dia? Ni sport. Memang cikgu sport.
Apa dia? Melibatkan pemendakan. Pemendakan juga, tapi dia pemendakan melibatkan bahan tindak balas yang lain tertentu, iaitu pemendakan sulfur. Apabila melibatkan tindak balas natrium tiosulfat dengan asid hidroklorik cair. Di sini cikgu nak highlightkan nombor 3 ini. Dengar baik-baik. Natrium tiosulfat. So, Na2S2O3 bertindak balas dengan HCl akan menghasilkan natrium klorida campur sulfur campur sulfur dioksida campur air. Sini awak akan nampak akan hasil 4 produk. Sekali lagi, akan menghasilkan garam, natrium klorida, sulfur. Lama-lama dia akan tergumpal, akan membentuk pepejal. Sulfur dioksida, gas sulfur dioksida berbau sengit dan air. So, 4 produk dia. Boleh. So, seterusnya. Natrium tiosulfat juga bertindak balas dengan asid sulfurik. H2SO4 akan menghasilkan Na2 sulfat. Natrium sulfat. Tambahkan dengan sulfur. Tambahkan dengan sulfur dioksida. Tambahkan dengan H2O. Sama. Dia tetap akan menghasilkan 4 produk. Antara dua ini. Ni spot cikgu. Cikgu pesan awal-awal. So, antara dua ini. Jelas. Dalam tindak balas ini, HCl adalah asid monobase. Tambah-tambah dia dalam melibatkan cair. Maka tindak balas ini yang ni nombor 1. Ni nombor 2. Nombor 2, kadar dia lebih tinggi berbanding 1. Kerana yang ini asid sulfurik ni adalah asid Dewey base. Asid Dewey base. Kepekatannya lebih tinggi daripada ni. Daripada yang 1. Boleh faham So, tolong ingat. So, bezanya yang ini cepat sikit tindak balasnya berbanding ni. Tambah-tambah kalau dia cair lagi, maka pemendakan sulfur ini melibatkan tindak balas natrium tiosulfat dengan HCl adalah tindak balas lambat. Cikgu bimbang sangat kepada pelajar terlupa nak ingat hasil 4 ini. Tolong ingat 4 produk. Itu saja. So, harap-harap pelajar lebih bersedia. Manfaat peluang yang ada, kita boleh buat yang terbaik untuk subjek chemistry ataupun kimia. Itu saja daripada cikgu. Jangan lupa share. Kita jumpa lagi.